kita mungkin sibuk untuk menguruskan tingkatan 5. Jadi mungkin ada ruang dan peluang anak-anak untuk melihat buku tingkatan 5. Sedikit saja kita belajar. Pada bulan 2 cuti. Bulan 3 cuti. Kena ingat, kita punya exam perancangan percubaan dijangka bulan 8. Bila bulan 8 ni, bab kita 10. Dah tentu kita laju dan tak sempat ulang kaji tingkatan 4. Jadi inilah masa kita ulang kaji topik tingkatan 4. Saya dengan harapan di situlah. Kalau kita nak ulang kaji tingkatan 4, masa inilah. Sebab tahun depan, memang kita nak tumpukan kepada tingkatan 5. 10 bab bukan senang. 10 bab, 6 SK, 5 soalan esei. Saya tak berniat nak menakut-nakutkan pelajar. Tapi itulah realiti yang kita kena terima. Bahawa tahun depan, memang kita nak tumpukan tingkatan 5 saja. Baik, jadi ruang hari ini, saya nak mulakan dengan bab 3. Tajuk ini senang. Tajuk Jepun. Konflik dunia dan pendudukan Jepun. Saya akan ajar dulu, bimbing balik. Dan lepas itu kita akan cuba jawab soalan. Dengan tumpuan kita 2. Analitik, holistik. Kalau nak dapat A+, memang kita kena kuasai holistik. Tidak, tak boleh. Tajuk ini mudah pada saya. Jadi saya harap pelajar boleh berikan tumpuan. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh tulis di chat. Boleh on mic. Cikgu, saya tak faham. Tanya. Cikgu, saya nak dapat ini. Okey, boleh. Saya cuba bantu. Okey. Tajuk kita ni, bab 3 ni panjang. Kalau pelajar tengok, hari ni mungkin kita boleh habis sampai 3.2 ataupun 3.3. Itu sebab tajuk ini di sekolah biasanya lebih kurang dalam sebulan setengah. Okey. Pelajar boleh rujuk muka surat 52 dan 53 berkaitan dengan tajuk kesedaran awal nasionalisme. Selamat datang Syakir. Okey. Apa yang kita nampak awal-awal di sini? Saya harap pelajar dah boleh nampak. Dalam tajuk 3.1, kalau pelajar ada buku nota yang cikgu dah bagi balik ataupun buku teks, tolong garis. Gerakan nasionalisme negara kita ini, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbung dan sebagainya, ialah daripada Timur Tengah. Bila gerakan Timur Tengah ini mula masuk, British memperkenalkan undang-undang. Untuk apa? Kalau soalan tanya, dia nak memastikan bahawa gerakan ini boleh dilumpuhkan. Ini yang kita panggil sebagai gerakan islah. Nanti kita tengok dekat buku teks. Bermaksud, mana-mana ahli gerakan ataupun kaum muda yang nak menyebarkan fahaman, cetak ataupun tulisan, mesti dapat kebenaran sultan. Kalau tidak, dipenjara. Ini awal. Itu yang saya nak tunjukkan awal-awal tentang pendudukan Jepun. Tengok askar Jepun ni. Hebat kita nampak. Apa yang kita boleh nampak pada askar Jepun ni ialah disiplin. Okey.
Dalam bahagian ini, awal-awal ini, gerakan orang Melayu ini tidak ditentang oleh British. Sebab British kata, orang Melayu ni macam hangat-hangat teh ayam lah. Sekejap saja. Tanpa mereka sedar bahawa gerakan ini sebenarnya mendapat fahaman daripada Timur Tengah. Jadi kita nampak, bila dia dah kuat, dia dah kukuh, barulah British nak bendung. Okey, pelajar tolong tengok poin ini. Ini poin utama untuk disoal dalam 3.1. Nanti kita tengok soalan latihan. Dia perkenalkan elemen undang-undang. Tadi. Nak cetak, nak bawa, mesti dapat kebenaran sultan. Okey. Daripada sinilah kita nampak, pelajar tolong highlightkan Tok Janggut. Sebab soalan latihan saya nanti, dia berkaitan dengan ini. Dia kata apa? Kebangkitan Islam menyebabkan British berwaspada terhadap PAN Islamik. PAN Islamik ini, kita dah belajar, dia daripada Timur Tengah, Mesir. Okey. Kita nampak Tok Janggut. Tok Janggut ni, dia nampak gerakan ini dan dia terpengaruh. Dia mempertahankan penduduk Pasir Putih daripada British. Okey, itu satu. Yang kedua, akhbar. Akhbar juga digunakan untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Jadi awal-awal, cuba pelajar tengok soalan yang pertama ni. Saya tidak berniat nak pergi panjang. Cuba pelajar tengok soalan ini. Saya dah letak jawapan situ. Pada tahun 1914, Empire Uthmaniyah mengeluarkan fatwa untuk orang Islam. Mengapa dia bertindak demikian? Menyeru menentang penjajah. Okey, setakat ini clear ke? Okey, boleh tulis di chat dulu. Kalau tak clear, tolong bagi tahu. Suara saya laju ataupun awak nak tanya, boleh tanya dulu. Sebab saya dah bagikan gambaran awal. Apa yang kita nak belajar hari ini. Jadi kalau kita tengok di situ pelajar, soalan ni kita nampak macam mudah. Mudahnya. Kita boleh skor. Tapi tanpa kita sedar, tajuk ini dia rumit. Okey, tengok sini. Okey, pelajar boleh tengok tajuk awal ni. Okey, saya akan garis dan ingatkan semula pelajar sebelum kita jawab soalan. Okey. Dia kata sini gerakan awal nasionalisme. Okey, tadi saya tak garis. Saya terangkan dulu. Sekarang pelajar tengok di sini, macam mana British nak membendung gerakan nasionalisme. Itu soalan. Soalan akan tanya, apakah tindakan British untuk membendung gerakan awal nasionalisme? Kalau macam itu pelajar, apa pelajar nak jawab? Okey. Untuk membendung ni, saya garis ni, ada beberapa perkara yang British buat. Okey. Yang pertama, dia kata apa? Dengan persetujuan raja-raja, memperkenalkan enactment undang-undang. Ini satu. Okey, apa huraian dia? Kita letak pada warna biru. Sesiapa yang mencetak, satu, mengedar, mesti mendapat keizinan sultan. Tanpa keizinan sultan, boleh dikenakan hukuman penjara.
Baik, itu fakta pertama. Okey, cuba tengok di sini saya letak. Hijau ini ialah fakta F1. Yang ini ialah huraian 1A, huraian 1B, huraian 1C. Okey. Soalan kita ialah, okey, pelajar tolong tengok soalan ini ya. Jelaskan bagaimana British membendung gerakan Islam. Di tanah Melayu. 4 markah. Okey. Apa yang saya jawab ini pelajar ialah yang kita panggil sebagai skema analitik. Ada fakta, ada huraian. Okey. Yang saya bagi ini cukup ngam-ngam 4. Kita boleh tambah lagi. Di mana kita nak tambah? Saya guna warna hijau balik. Memperkenalkan 2 badan penyiasat. Ini F2. Iaitu, bila guna iaitu, dia dah pergi huraian. Jabatan Siasatan Jenayah, cukup ambil sampai sini. Tak payah tulis Criminal Intelligence Department, tak payah. Biro Siasatan Politik. Okey. Ini ialah contoh. Okey, saya letak warna lain kot. Saya letak contoh ni warna lain. Saya letak warna ini, warna koko. Okey, ini contoh. Dan ini ialah biru ni, ialah huraian semula. Untuk mengawal gerakan Islam di tanah Melayu. Okey, pelajar tengok. Markah kita 4. Pelajar jawab 9 markah. 4 boleh. Kalau dia nak tanya 6 pun boleh. Kalau dia nak tanya 8 pun boleh. Itu kita kena hati-hati. Itu sebab kita nampak. Kita kena kuasai dulu setiap konten yang ada. Sikit saja kita nampak. Okey. Saya copy balik soalan ini. Saya nak pelajar jawab balik soalan ini berdasarkan soalan saya tadi. Jelaskan. Sekarang saya nak pelajar jawab 8 markah. Okey, saya letakkan soalan di chat. Pelajar boleh tengok di chat soalan kita. Ataupun pelajar nak jawab terus pun boleh. Mana saya nak buka chat? Okey. Okey, pelajar cuba jawab dulu. Baru kita buat, kita faham. Okey, saya stop presenting dulu. Okey, pelajar cuba jawab. Ambil masa. Kita ada hampir 20 pelajar. Okey, saya dah okey dah tu. Okey, yang lain-lain boleh cuba. Boleh on mic kalau nak menjawab terus. Sebab kita ulang kaji ni, dia kena 2 pihak. Pelajar dengan cikgu. Walaupun kita tak kenal, kita hanya kenal di alam maya, tak apa. Saya relax saja. Santai sejarah SPM. Okey, boleh bagi respon? Tulis jawapan di chat. Okey, jawapan yang baik ni, oleh kerana dia dijelaskan, jadi jawapan yang baik ada fakta, huraian, contoh.
Itu jawapan yang paling baik. Kalau pelajar bagi fakta saja, mungkin tak berapa tepat lah. Baru dapat 2 markah. Okey, cuba dulu. Kita nak pecahkan ruyung ni bukan senang untuk dapat sagu. Kita kena usaha. Mulyana Fariza, nak cuba ke? Boleh? Saleh Tarani, Farah, kalau nak cuba. Ataupun siapa-siapa yang nak cuba. Jawapan cikgu dah bagi tadi. Cuma pelajar kena ingatkan balik. Keluarkan balik fakta. Sikit-sikit kawan-kawan lain akan top up lah. Jadi jawapan kita akhirnya dia akan lengkap. Okey, saya masih menunggu jawapan. Dia kena ada buku teks juga Pelajar ada buku teks ke? Itu yang penting sekali tu. Kalau ada buku teks boleh jawab lah Okey, Maliana. Memperkenalkan enactment Undang-Undang Islam. Okey. Di situ kita enactment ni. Kalau kita tengok, Maliana ambil jawapan awal terus pada fakta 1. Okey, betul tu Walaupun tak ada tahun, tak apa. Memperkenalkan enactment fakta. Apa huraian dia? Maksudnya, huraian kena tambah di situ. Okey. Alia, enactment undang-undang. Okey. Sesiapa yang mengedar atau mencetak tanpa keizinan sultan dikenakan hukuman. Maksudnya Alia tu dia tulis contoh. Dia tak ada contoh yang ini. Maksudnya dia sekali. Dia sekalikan jawapan itu di situ baru dapat 4 markah. Dia kena tambah lagi dengan jawapan yang kedua. Itu kalau kita nak dapat lebih lah Kalau kita tengok balik apa yang cikgu letak pada presenting tadi yang berkaitan dengan buku teks. Kita tengok balik. Okey. Kita cuba ingat fakta je. Ini undang-undang. Cetak, edar. Hukuman. Kenapa kena hukum? Sultan. Good. Jabatan Siasatan. Biro Siasatan. Ini contoh. Sebab dia ada dia beza. Antara contoh tu ada iaitu. Contohlah. Untuk. Itu huraian. Itu kita beza di situ kan. Dan kalau kita tengok soalan ini. Dalam pengujian kertas 1. Adakah dia boleh disoal? Ya. Awal-awal dia boleh soal. Dalam muka surat 52. Nampak situ Senarai berikut ialah badan
penyiasat yang ditubuhkan oleh British. Okey, soalan ni mudah. Dia dah bagi badan penyiasat, dia dah bagi dua ni. Terus ditanya tujuan. Soalan kertas satu, biasanya dia link dengan kertas dua. Bermaksud kertas dua, kemungkinan tujuan juga. Jadi pelajar, kalau boleh dekat buku teks tu catat. Oh, yang bab ini, dia akan tanya tujuan. Di sini apa jawapan dia? Nampak jawapan ni cantik lah. Dia macam bukit ni. Turun ke bawah. Ini antara jawapan yang menarik. Dia sudah tentulah jawapan B, mengetatkan kawalan sempadan. Ini antara jawapan yang perlu kita buang lah. Sebab salah sangat. Ini jawapan yang tak betul. Kita pun bersih belum ceritakan tentang pergerakan parti. Jadi jawapan yang paling tepat dah tentu apa? Antara C dengan D. Takkan kita nak ambil D? Sebab kita pun belum ceritakan tentang perjuangan radikal. Okay, C, good. Ini pelajar nampak Dan bila kita belajar bab ini, bolehkah disoal dalam soalan struktur? Ya, boleh. Nanti kita akan jumpa soalan ini boleh disoal dalam struktur, boleh disoal dalam esei. Tapi saya nampak soalan ini lebih baik kalau disoal dalam esei. Okey. Itu yang pertama. Saya harap pelajar dah jelas Okey. Tengok latihan kita tadi. Okey, soalan ini boleh keluar dua soalan ni. Satu muka surat. Dia mungkin keluar yang pertama ini. Pada tahun 1914, Empayar Ottomaniah mengeluarkan fatwa. Itu boleh dikeluarkan sebagai soalan yang pertama. Jadi jawapan kita B lah. Okey. Kita nampak. Itu sebab kita garis. Kita nak mencari jawapan. Akhirnya kita kata jawapan kita ialah B. Itu yang pertama. Okey. Seterusnya kalau kita tengok pelajar. Oh, dah hilang PowerPoint. Sekejap Mana pergi PowerPoint saya tadi. Saya dah letak dalam ini. Jangan risau. Tersilap tekan, dia lari. Hari ni saya riankan. Cikgu tadi soalan 1 hanya 4 markah. Hanya 4 markah. 2 fakta, huraian, contoh. Boleh? 2 fakta, huraian, contoh pun dah dapat markah yang baik. Dia tak kisah. Kalau kita bagi 2 fakta, 2 huraian pun okey. Yang penting kita ingat. Saya tak suka kalau pelajar jelaskan, dia bagi fakta saja. Tak boleh. Itu yang pelajar kena tahu. Sebab kata tugas kita ialah jelaskan. Cikgu pun dah tahu. Jelaskan, buktikan, terangkan. Ini antara yang pelajar kena jawab fakta, huraian, contoh. Kalau 8, macam Ryan kata, 1 hanya 2 fakta, huraian, contoh. Dan kenapa 8 markah? Kalau 8 markah, kita ambil semua tadi. Fakta yang pertama, 1 fakta, 3 huraian. Dia dapat 4 markah. Fakta kedua, 1 fakta, 2 contoh, 2 huraian. 5 tambah 4, 9. Okey, jelas Ryan? Ya, 2. Boleh? Okey, jadi kita kena tengok sebab pembina soalan dia akan bagi nak bagi 8 ke, nak bagi 6. Mana-mana boleh. Sebab dalam skema kita itu dia ada 9 poin. Jadi kita boleh bagi 6,
8, 4, atas pemeriksa. Okey. Itu yang saya risau di sinilah ya. Kadang-kadang kita tak boleh jangkakan bentuk soalan kita tu macam mana. Macam ini. Akhbar Utusan Melayu diterbitkan sebelum Perang Dunia Kedua. Tadi ada dua Satu Timur Tengah, yang ini akhbar. Kalau tengok soalan, key soalan ialah isu. Saya bagi jawapan terus ni. Kesedaran kebangsaan. Tetapi, kalau kita tengok soalan struktur, baik. Saya nak terangkan ini dengan detail. Inilah soalan untuk 3.1. Kalau pelajar tengok di sini, soalan kita. Okey. Terangkan secara ringkas kesedaran awal nasionalisme sebelum Perang Dunia Kedua. Okey, pelajar tengok. Dia minta kita cerita secara ringkas. Memang ramai pelajar tewas. Saya akan kopikan soalan ini untuk kita bincangkan. Okey. Markah dia ialah 6. Kalau pelajar tengok. Okey, apa pelajar nak jawab? Cuba pelajar fikir dulu tanpa bantuan saya. Apa saya nak jawab kalau dapat soalan macam ini? Terangkan. Okay, saya dah copy pada chat. Markah kita 6. Dia nak ialah kesedaran awal nasionalisme. Kesedaran awal. Pelajar boleh bagi fakta saja. Sebab dia nak kita terangkan. Pelajar kena ceritakan sebab timbulnya semangat nasionalisme di tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Jangan cerita selepas. Ini sebelum. Okey, cuba tengok buku teks muka surat 52. Pelajar buka muka surat 52 ni. Di sinilah jawapan dia. Kita nak ringkaskan jawapan. Supaya kita dapat menjawab dengan baik. Ini saja. 3.1 muka surat 52, dia terus pergi muka surat 53. Pelajar, dia tak ada yang lain. Pelajar faham, pelajar boleh buat. 52 berkaitan dengan Timur Tengah. 53 berkaitan dengan akhbar. 3.2 dah masuk muka surat lain. Okey. Sekarang, dua muka surat ni, dia minta soalan ialah terangkan kesedaran awal nasionalisme. Baik. Pelajar boleh ambil dua fakta daripada dua muka surat. Muka surat 52, key kita ialah Timur Tengah. Muka surat 53, key kita ialah akhbar. Okey. Daripada Timur Tengah, pelajar boleh ceritakan apa yang pelajar jawab soalan tadi. Akhbar untuk apa? Cukup. Tetapi oleh kerana markah kita ialah 6, seelok-eloknya jawapan ini seimbang. 3 markah. 3 markah. Okey, jelas? Pelajar boleh tanya kalau nak tanya yang ini. Ini dia complete sikit. Okey, pelajar boleh cuba jawab berkaitan dengan ini. Kita pelan-pelan sikit, jangan risau ya. Sebab kita tutorial bimbingan menjawab ini, dia lain. Tak apa, pelan-pelan pun tak apa.
Ajwad okey ke? Okey, cikgu. Faham? Boleh faham? Boleh cuba ke Boleh, Ajwad? cikgu. Okey, cuba. Okey, cikgu terangkan dengan lebih lanjut. Okey. Syarmi dia cakap apa? Terangkan. Okey, baik. Bila kita kata secara ringkas, Syarmi, dia ada 2 muka surat. 52, dia berkaitan dengan Timur Tengah. Bagaimana Timur Tengah ini membangkitkan semangat nasionalisme. Dan apa tindakan British? Contohnya Tok Janggut tadi. Okey, situ full. Akhbar, bagaimana akhbar membangkit semangat nasionalisme? Bagi nama akhbar. Okey, jelas Sami ya? Itu saja. Cikgu nak tengok pelajar buat ayat. Sebab dia kalau boleh jawapan kita seimbang. Sebab 6 markah Tapi kalau tak tahu, jawablah mana-mana yang awak tahu. Jangan hantar kertas kosong. Itu saja. Okey, Syakir nak cuba ke? Kita ada 18 pelajar ni. 18 okey lah tu Kelas bimbingan. Kibin nak cuba? Okey, selamat datang Ryan. Lewat sikit. Okey, kita tengok jawapan kita. Okey, ada pelajar nak bagi respon? Masih belum ada. Boleh on mic. Saya suka kalau pelajar on mic. Kalau tulis ni dia letih sikit je. Kalau on mic tu nampak. Okey, ada yang on mic tu. Okey, pelajar tak faham soalan. Ryan, okey? Okey, Alia dah cuba. Good, Alia. Okey, tengok jawapan Alia. Cuba pelajar tengok. Seeloknya jawapan kita 2 perenggan. Sebab kita ada 2 fakta yang berbeza. Itu dari segi bimbingan menjawab lah. Kesedaran nasionalisme timbul disebabkan kebangkitan masyarakat Islam menentang penjajah Barat. Good. 1. Disebabkan pengaruh penlibatan Empire Ottomania. 2. Selain itu, akhbar dan majalah menjadi wahana. Akhbar dan majalah. 3. Untuk meniup semangat kebangsaan. Okey, itu huraian kepada akhbar. Contohnya cerita terkukur. Untuk akhbar itu ijazah full. Kalau tengok berkaitan dengan nasionalisme, saya nampak di sini ada 2 poin. Kalau boleh, Alia boleh ceritakan sikit tentang kerisauan British, bagaimana cara British memendung, dan full mark lah. Ini boleh dapat 5 paling-paling banyak ni. Ini jawapan dia agak mudah. Ada yang lain nak cuba? Nampak Alia? Tak apa. Itu bila awak cuba, bila saya komen awak akan nampak. Oh, betul dah. Ada fakta, ada huraian, ada contoh.
Ini jawapan yang baiklah. Dan kalau tengok jawapan yang cikgu sediakan, dia lebih mudah. Sebab dia kata soalan kita, dia nak ringkaskan. Terangkan secara ringkas. Okey. Gerakan nasionalisme bermula apabila British berusaha membendung satu markah. Okey. Dengan memperkenalkan enactment undang-undang Islam. Di situ dah dapat satu lagi markah. Okey. Pelajar tulis melarang mencetak yang tadi. Panjang itu, kita tulis dapat lagi satu markah. 2 badan penyiasat sampai bawah dapat lagi markah sekurang-kurangnya 2 di sini, 5 atau 6 markah dapat. Okey. Nanti cikgu nak komen jawapan ni. Ini jawapan pelajar, cikgu salin balik. Okey. Pelajar nampak jawapan. Apa kekurangan jawapan ini? Habis dah dia jawab. Okey, pelajar. Kalau tengok, pelajar ini dia menjawab hampir ke semua muka surat 52. Dia tak jawab langsung muka surat 53. Baik, dia ada 2 perkara. Sekiranya skema, dia tulis calon perlu jawab kedua-dua, pelajar ini akan dapat markah 3/6. Tapi kalau skema itu secara borong, mana-mana pun boleh, pelajar ini akan dapat 6/6. Maksimum. Pelajar nampak dia jawab Dia ikut step by step, buku tab. Kedua, komen saya ialah jawapan ini baik, cuma tak ada perenggan. Tak ada perenggan. Bawah ini kita nampak dah terlalu panjang. Bila kita type, kalau tulis dia lagi banyak. Ini kita nampak soalan yang pertama ni. Semua markah. 13 markah ada di sini. Okey. Setakat ini pelajar nampak jawapan ni. Saya harap pelajar boleh jelas dengan jawapan saya. Okey, ada yang nak bertanya tentang jawapan ni? Sebab kita kena faham. Okey. Saya nak pergi kepada soalan. Saya nak pelajar jawab holistik. Ini yang saya nak terangkan sangat-sangat ni. Holistik bermaksud saya nak pelajar cuba jawab soalan B. Masih 6 markah. Di sini kalau pelajar nampak jawapan ini masih buku teks. Okey, soalan ini agak tinggi sikit. Kalau pelajar nampak, adakah ini kebat? Bukan kebat. Ini fakta. Mengapa penentangan Tok Janggut dianggap gerakan politik antarabangsa walaupun penentangan bercorak tempatan? Baik, sebelum pelajar jawab ini, cuba tengok pada buku teks. Okey, kita tengok Tok Janggut ini. Okey. Penentangan Tok Janggut ni, okey, dia ada ayat dia. Rentetan daripada kebangkitan masyarakat Islam sedunia. Ini antarabangsa ni. Inilah soalan kita tadi. Kita nak buktikan mengapa penentangan Tok Janggut dianggap politik antarabangsa walaupun tempatan. Dekat buku teks awal-awal dah ada. Okey. 1. Dipengaruhi oleh Empire Ottomania.
Di mana empire ini, dia perjuangkan agama, isu cukai dan membencikan penjajah. Untuk perenggan ini saja, pelajar mungkin boleh dapat 4 atau 5 poin. Jadi kita nampak di sini, apa Tok Janggut buat? Nampak di sini, tempatan ni. Kita kena sambung. Tok Janggut menyusun strategi menentang British. Okey. Sampai di sini, dia bersambung yang tadi. Okey. Kalau pelajar tengok, 6. Tak cukup. Pelajar boleh tengok pada perenggan yang cikgu tak garis ini. Pelajar nampak. Ini nampak di sini ya. Yang awal ni. Penentangan Tok Janggut merupakan hasil daripada kesedaran politik antarabangsa. Walaupun melibatkan penduduk pasir putih. Kerana apa? Nampak sini? Agama. Dia pertahankan agama. Kita nampak di situ. Di kancah politik Eropah. Okey. Kalau kita tengok dua perenggan ni. Jawapan ini. Soalan dia. Ialah apa yang cikgu letak tadi. Apa yang cikgu letak di sini ni. Pada meet kita. Mengapa penentangan Tok Janggut dianggap gerakan politik antarabangsa walaupun menggerakkan penentangan bercorak tempatan. Okey. Di sini, kalau nak bagi soalan, saya suka kalau kita tengok buku teks. Bila kita letak buku teks ni, saya suka conteng macam inilah. Saya letakkan di sini soalan. Supaya, bila kita nak rujuk, pelajar boleh rujuk. Okey, ini kalau soalan dia nak tanya ini. Saya letaklah sini. Soalan. Kita tulis saja soalan, conteng saja. Kalau buku awak boleh conteng. Soalan, mengapa? Kita guna ayat lain, mudah je. Tok Janggut dianggap, kita nampak berkaitan, dianggap kesedaran politik antarabangsa. Okey, kita letak di sini soalan. Bila ada buku teks, pelajar boleh baca bila-bila masa. Kalau soalan ni, sebab buku teks kita conteng lah. Kita letaklah anak panah macam saya. Saya suka kalau pelajar letak anak panah. Buatlah arrow macam ni. Dia tak bagi saya letak arrow pula. Letak arrow di mana-mana. Macam saya letak macam ni lah. Letak. Okey. Letak terus di sini. Jadi kita nak baca, kita tahu. Okey. Kalau saya mudahkan soalan pelajar. Pelajar tengok jawapan saya. Ya, ini saya masih dalam bimbingan. Next kelas kita, pelajar dah bersama. Nampaklah ini tadi dah buat. Pelajar tengok soalan yang kedua ni. 6 markah, ramai pelajar dapat kosong. Kenapa kita katakan kosong? Okey, pelajar nampak di situ. Penentangan Tok Janggut dianggap gerakan politik antarabangsa walaupun menggerakkan penentangan bercorak tempatan. Okey, saya letakkan jawapan dulu. Cuba pelajar tengok di mana jawapan. Okey, pelajar boleh on mic. Mana fakta? Okey, boleh on mic. Mana huraian? Ada tak pelajar ini dia letak contoh? Pelajar boleh tengok pada jawapan saya. Ada fakta ke? Kesedaran politik antarabangsa. Nabi Atul kata. Fakta. Okey, ada lagi?
Okey, pelajar boleh on mic. Kalau kita tengok di situ, saya letak. Itu yang jawapan pertama yang Rabiatul bagi tadi. Kesedaran politik antarabangsa. Fakta 1. Mana huraian dia? Ada huraian tak? Tadi jawapan pertama saya write saja. Yang ini saya nak detailkan. Mana huraian kita nak ambil? Ini ialah huraian 1A. Kesannya kebangkitan Islam sedunia. Mungkin itu kita boleh anggap kesan. Kalau soalan kebat, yang ini mungkin boleh dibagikan sebagai input. Yang kedua, dipengaruhi oleh pelibatan Empayar Uthmaniyah. Fakta 2. Iaitu, cikgu dah bagi tahu kalau jumpa iaitu itu, dia dah membezakan antara fakta dengan huraian. Huraian 2 pertama. Okey. Markah kita 6. Pelajar sampai sini dah dapat 6. Pelajar dah cerita tentang antarabangsa. Kita cerita sikit tentang tempatan. Okey, tempatan. Kalau kita tengok di situ, nampak? Perentangan Tok Janggut. Itu 2B kalau buat. Okey, itu F3. Apa tujuan dia? Pelajar nampak perkataan kerana kan? Tadi iaitu dia dah bezakan antara fakta dengan huraian. Mempertahankan agama Islam. Dan pelajar jumpa lagi British berwaspada. Itu ialah F4 kerana menyokong Khalifah Uthmaniyah. Yang satu lagi pelajar jumpa, bila jumpa yang satu lagi huraian. Jadi senang cerita pelajar. Kalau pelajar nak mantu pemeriksa, gunalah kata ayat penyambung yang, iaitu, kerana, dan. Sebab dia membezakan antara fakta dengan huraian. Okey, cikgu letak yang bawah ini. Pelajar nampak. Kesimpulannya, ini ialah inference. Pelajar ini tak buat. Kalau ada. Dia cerdik. Sebab dia tahu ini bukan soalan kebat. Ini soalan fakta. Kenapa perlu buat inference? Tapi kalau kita letak, dia tidak menjadi satu kesalahan. Okey. Soalan yang terakhir. Apakah iktibar daripada perkembangan nasionalisme tanah Melayu? Ini senang pelajar. Soalan paling mudah. Apa iktibar dia yang boleh kita ambil? Dengan pelajar belajar 2 muka surat, apa iktibar yang pelajar dapat? Okey, saya copy paste soalan ni. Pelajar boleh on mic. Ini 8 markah. Kebat. Cikgu nak cuba. Soalan C ialah kebat. Kita perlulah bersatu padu untuk mendapat kemerdekaan daripada penjajah. Kalau boleh, jawablah dengan fakta, huraian, contoh. Sebagai contoh, penentangan Tok Janggut bersama masyarakat setempat. Apa nak cuba iktibar? Betul ke? Tengah fikir. Iktibar. Ada typing error sikit ni. Tengok 3.1 pun dah dekat 1 jam. Belum masuk 3.2. Itu pelajar. Bila bimbingan menjawab ni dia lain sikit. Jadi dia tak boleh lama-lama. Sebab yang ini pun kau tak jawab. Iktibar ni soalan paling senang. Iktibar. Cikgu nak cuba. Okey, cuba. Kita perlulah bersatu padu untuk mendapat kemerdekaan daripada penjajah. Sebagai contoh, penentangan Tok Janggut bersama masyarakat setempat. Okey, dapat 2 markah. Okey, ada lagi? Sampai situ je dia.
Okey. Okey, dalam kita jawab soalan iktibar ni, dia ada kata kunci. Kita hendaklah. Okey. Kita hendaklah, kita perlulah, kita haruslah. Dia semua yang boleh bantu ayat-ayat awal. Dia senang nak tahu iktibar ni. Cuba kita tengok dia. Tabah berani bertoleransi. Ada 3 kan? Cintakan negara, budi pekerti. Dah 5. Ada tak 5 ini dalam tajuk kita tadi? Okey, cikgu tulis balik. Tabah, berani, bertoleransi, cintakan negara. Okey. Kalau kita nak jawab, kita hendaklah berani. Okey, satu markah. Terus direct. Berani apa? Menegakkan hak kita sebagai penduduk tempatan. Contohnya, Tok Janggut bangun mempertahankan hak penduduk Pasir Putih yang tu huraian yang apa? Menentang pelaksanaan cukai daripada pihak British. Fakta, huraian, contoh, huraian. Okey. Kita nampak di situ. Baru kita nampak, mudahnya jawab soalan. Boleh. Okey, cuba lagi. Dia banyak. Kalau akhbar apa? Maksudnya kalau akhbar tu kita hendaklah sentiasa apa? Mempunyai apa? Dot. Patuh. Kalau sultan mungkin patuh. Apa yang kita nampak iktibar orang Melayu ini patuh kepada sultan. Menghormati sultan. Dan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh pihak sultan. Contohnya ada tadi. Sebelum buat sesuatu, mereka minta kebenaran sultan dahulu. Okey, cuba. Siapa lagi nak cuba? Soalan mudah je ni. Kalau kita tengok soalan mudah, janganlah kita tak dapat 8 markah. Toleransi ada tak? Zaim baru dah sampai. Selamat datang, Zaim. Bangun tidur kau, Zaim. Okey. Ada lagi? Muhammad Zaim nak cuba ke? Iktibar daripada perkembangan nasionalisme. Ajuan, Ling Ziru, Ryan. Cuba. Okey, cuba tengok jawapan Alia. Kita perlulah kreatif. Kreatif dia kepada akhbar. Good, kreatif. 1 markah. Dalam menggunakan media sebagai penyebaran idea nasionalisme. Contoh, boleh bagi terus contoh? Boleh. Ada. Contohnya akhbar pada zaman dahulu digunakan bukan sahaja untuk menyebarkan maklumat semasa, ia juga digunakan untuk membangkitkan kesedaran nasionalisme. Nampak soalan? Okey, boleh? Okey, setakat ni. Farah okey ke Farah? Cikgu tengok satu-satu cikgu nak sebut. Maliana, myself. Kena tengok dia macam tak sebut pula. Kalau tak jelas, bagi tahu sebab kita nak habis dah. 3.1. Ini habis. Ini yang tadi kita dah bincang.
13 poin ya dia bagi. Ini pun dia bagi banyak poin. Markah 6 je. Okey. Dan soalan terakhir. Iktibar. Cuba tengok macam mana dia jawab. Iktibar yang diperoleh ialah kita hendaklah berwaspada. Berwaspada tu kita nampak. Okey. Cikgu akan mark dulu. Berwaspada. Ada perkataan supaya tu kan. Supaya itu membezakan antara fakta dengan huraian. Okey, dapat 2 poin di situ. Kita mestilah bijak. Mengatakan strategi. Bijak. Bagi kabus yang kedua, kan ada kabus K kerana, A agar, B boleh, U untuk, S supaya. Kita nampak dia gunakan kabus pertama supaya, B bagi menghadapi globalisasi. Diguna lagi kabus supaya tidak ketinggalan arus pembangunan. Dan nampak situ seperti ICT pelajar. Fakta yang kedua ni, bijak, satu markah, globalisasi huraian, tidak ketinggalan satu huraian, ICT contoh. Fakta, huraian, contoh. Ui, baik pelajar Ini nak jawapan. Okey, kerjasama. Okey, dia gunakan perkataan sangat penting. Menghadapi, dia ada gunakan bagi. Bersatu padu, dia gunakan seperti. Mematuhi undang-undang, dia gunakan supaya. Jawapan ini full mark. Tetapi kalau holistik, pelajar ini mungkin kalau markah 8, dia hanya dapat 6 markah saja. Ataupun 4 sahaja. Itu rugi. Sebab dia tidak buat inference. Kesimpulannya, sebagai masyarakat yang tinggal di tanah Melayu, kita mestilah nampak kita kesimpulkan semua. Berdasarkan iktibar ini, kesannya membawa kepada kebangkitan sehingga selepas Perang Dunia Kedua. Itu juga inference.